Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Brunei dalam perlawanan persahabatan pertama. Malaysia berjaya menang 4-0 pada perlawanan ini melalui jaringan dari Gueheme di Paula melalui sepakan penalti. Faisal Halim, Syamir Kuti Abah dan juga Syafiq Ahmad. Pada perlawanan ni boleh saya katakan Kim Panggun dalam proses untuk mencuba taktikal yang baru dan mencuba pemain-pemain yang dipanggil untuk melihat sama ada pemain-pemain ini serasi dengan taktikal dan juga corak permainan yang bakal diterapkan oleh Coach Kim Panggun. Dan untuk pengetahuan juga pada perlawanan ini adalah perlawanan pertama Kim Panggun menggunakan formation 3-4-3 iaitu menggunakan back 3 dan juga 2 midfield untuk menentang perlawanan di peringkat antarabangsa. Yang mana sebelum ini Malaysia kebanyakannya menggunakan formation dengan back 4, tetapi pada kali ini memang Kim Panggun mengubah corak permainan Malaysia dengan menerapkan sistem back 3 ketika menentang Brunei. Namun jika kita ingin menyatakan dengan lebih lanjut, kita kemungkinan tidak boleh menilai dari game ketika menentang Brunei. Sebab apa? Sebab Brunei adalah tim yang hampir 2 tahun tidak bermain bola sepak. Dan Brunei bukannya satu pasukan yang berkualiti untuk dibandingkan dengan pasukan Malaysia. Namun begitu, kita boleh menilai sedikit sebanyaklah beberapa pemain yang diturunkan dan melihat prestasi mereka dalam perlawanan menentang Brunei. Jika perlawanan menentang Brunei pun ada pemain yang tidak boleh perform, kemungkinan besar pemain-pemain tersebut mungkin digugurkan untuk kelayakan Piala Asia yang bermula pada 8 Jun nanti. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia dahulu. Apakah perkara positif yang saya lihat pada perlawanan ini? Perkara pertama yang saya lihat pada perlawanan ini secara individu adalah di bahagian pertahanan, yang mana Malaysia menerapkan dengan formation back 3 dan pemain yang paling menonjol pada perlawanan ini adalah tentang Khuzaimi PE. Pada perlawanan ini kita boleh lihat bagaimana Khuzaimi PE menunjukkan yang beliau serasi dengan formation back 3. Sebab apa? Sebab memang di Negeri Sembilan pun Negeri Sembilan bermain dengan formation back 3. Dan apabila di peringkat international, cumanya corak permainan Khuzaimi PE berubah sedikit. Apabila kita boleh lihat di second half, kita boleh nampak yang Khuzaimi PE melakukan pressing dan juga naik sehingga hampir ke kawasan di box pasukan Brunei. Jadi benda ini menunjukkan yang memang Khuzaimi PE bukan sahaja defend yang agak solid, tetapi beliau boleh juga membantu bahagian serangan pasukan Malaysia dengan membuat hantaran-hantaran lintang ke dalam kotak penalti dan juga pressing di kawasan pihak lawan. Cumanya ada sedikit risiko lah sekiranya corak permainan seperti Khuzaimi PE itu diterapkan dalam setiap game, terutamanya menentang perlawanan ataupun menentang pasukan-pasukan yang mempunyai corak permainan dan juga winger yang laju. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok apabila Khuzaimi PE naik, Dominic Tan pun naik, maka akan tinggal seorang sahaja center back di belakang iaitu Junior Estal. Maka dengan defensive line yang tinggi dan pressing yang tinggi diberikan oleh dua wide center back pasukan Malaysia, kemungkinan besar Malaysia boleh kena counter dengan mudah dengan long ball lah. Cumanya pada perlawanan semalam, Brunei tidak bermain dengan corak counter ataupun menyerang pasukan Malaysia kerana mereka tidak berani, kata coach Brunei sendiri. Jadi benda tu tidak menampak lah yang barisan pertahanan Malaysia diuji sangat. Kemungkinan kita nak nampak pertahanan Malaysia ni diuji adalah perlawanan menentang Hong Kong pada 1 Jun nanti. Itu perkara pertama yang boleh saya puji tentang formation back 3 ni. Memang Khuzaimi PE paling menyelah. Dan tentang formation back 3 ni juga, apa yang boleh kita katakan, pemain yang seperti Dion Kus juga menyelah apabila beliau bermain sebagai wide centre back. Tetapi bagi saya, dia bukanlah permainan yang boleh dikatakan fantastik ataupun wow gameplay, tetapi dia lebih kepada average gameplay. Cumanya daripada segi penglibatan beliau untuk build up dan juga membantu attacking dengan buat overlapping, kita boleh bagi pujian lah. Banyak crossing dilakukan, hampir mencari target man Malaysia.
iaitu Syafiq Ahmad. Tetapi secara overall, yang paling menarik di bahagian back 3 adalah Kuzaimi PE. Tetapi untuk Dion Kus, bagi saya itu adalah normal gameplay ditunjukkan oleh beliau. Bermaksud itu adalah corak permainan yang seperti mana beliau tunjukkan selalulah. Tidak ada yang wow, tidak ada yang gempak sangat. Manakala untuk Junior Style, bagi saya corak permainan beliau adalah boleh dikatakan average player yang bermain sebagai centre back. Dan beliau hanya mempunyai kelebihan sedikit daripada centre back yang ada di Malaysia daripada segi fizikal. Itu untuk defense department yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia lah dan boleh saya komen. Itu perkara pertama. Kita masuk kepada midfield pula, kepada bahagian midfield. Untuk bahagian midfield, semalam disebabkan Malaysia bermain dengan formation back 3, maka Malaysia meletakkan dua midfield, iaitu ketika first half kita nampak gandingan Syamir dan juga Safiq telah menunjukkan gandingan yang sangat mantap ketika first half. Mereka menunjukkan combination play yang sangat bagus, tetapi yang paling menarik pada bahagian tengah Malaysia ni adalah tentang capability ataupun kemampuan Syamir Kutiaba untuk bertindak lebih ofensif. Sebab apa? Sebab sebelum ni boleh dikatakan dalam penggunaan sistem 3 midfield ataupun back 4, Syamir lebih suka bertindak sebagai holding ataupun defensive midfielder. Untuk memastikan yang bahagian tengah, beliau lebih memfokuskan untuk membantu bahagian pertahanan. Tetapi pada perlawanan ini, dengan menggunakan dua midfield, nampaknya Safiq Rahim yang akan deep ke bawah dan memberi kebebasan kepada Syamir untuk lebih bertindak sebagai attacking midfielder ataupun lebih bertindak untuk membantu bahagian serangan, disebabkan kerajinan dan juga disebabkan off-ball movement yang ditunjukkan oleh Syamir memang sangat mantap lah pada perlawanan ni. Boleh kita katakan gerakan-gerakan tanpa bola, larian tanpa bola yang ditunjukkan oleh Syamir memang on point. Banyak gerakan yang dilakukan sekiranya dipassing kepada beliau berada dalam kedudukan yang boleh menjaringkan gol. Bahkan ketika build up, beliau boleh bermain dengan 1-2 passing yang sangat lawa. Beliau juga boleh terlibat dengan gerakan di bahagian tengah. So bermaksud di sini, link up antara bahagian tengah dengan serangan memang menjadi apabila Syamir bertindak lebih ofensif dan Safiq Rahim lebih bertindak deep ke bahagian tengah berbanding untuk bergerak bebas di bahagian hadapan. Sebab apa? Sebab kita tahu Safiq dia ada kualiti daripada hantaran jauh dan juga hantaran-hantaran tepat ke hadapan. Mungkin disebabkan itu Kipangun meletakkan supaya Syamir lebih bertindak ke atas, sebab Syamir ni ada work rate yang tinggi, dia rajin berlari dan sebagainya. So dia boleh membantu bahagian serangan lebih efektif dan dibantu pula dengan Safiq yang memang bos lah dekat midfield tu sebab ada kualiti hantaran yang sangat cemerlang. Itu di first half. Kita masuk pula di second half tentang permainan ataupun corak permainan Malaysia selepas pergantian di bahagian tengah dengan membawa masuk Nazmi dan juga Liridon. Yang mana bagi saya pertukaran yang dilakukan oleh Kipangun di bahagian tengah dengan membawa masuk Nazmi dan juga Liridon, nampaknya apa yang boleh saya puji adalah tentang kemasukan Nazmi sahaja. Yang mana kemasukan Nazmi sedikit memberi perubahan juga kepada bahagian tengah. Beliau sangat efektif di bahagian tengah dengan build up dan juga hantaran-hantaran jauh yang sangat perform. Tetapi yang menjadi masalah kepada bahagian tengah adalah apabila Liridon dan juga Nazmi tidak boleh membina combination play seperti mana Safiq dan juga Syamir Kutiaba di bahagian first half tadi. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Liridon punya gameplay adalah lebih fancy, lebih santai dan banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Liridon kebanyakan berjaya dibaca dan diintercept oleh bahagian tengah dan juga pertahanan Brunei. Boleh saya kata hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Liridon ni kebanyakannya lebih kepada hantaran ketika bermain futsal, iaitu one touch passing dan sebagainya. Benda tersebut menyebabkan hantaran-hantaran beliau mudah dibaca. Jadi benda tu membuatkan saya terfikir bagaimana beliau bermain di Liga India IPL dan bagaimana beliau boleh perform di sana jika menunjukkan performance macam semalam lah. So bagi saya Liridon perlu kurangkan sedikit fancy style dia. Dia bukannya tidak ada ability ataupun tak ada kemampuan untuk melakukan passing ataupun break pass yang sangat lawa. Contohnya dia berjaya buat true passing kepada Di Paula untuk gol ketiga Faisal, untuk gol ketiga Malaysia melalui Faisal Haliman. Tetapi yang menjadi masalah, hantaran-hantaran tersebut hanya dilakukan dalam satu-satu ataupun certain time. Bukannya all the time dilakukan macam tu. Kebanyakannya dia banyak melakukan hantaran yang lebih fancy dan boleh menyebabkan pasukan Malaysia kena counter dan kehilangan bola di bahagian tengah. Jadi itu untuk midfield yang boleh saya komen antara 4 player tu. So kita masuk ke bahagian defense ataupun ke bahagian wingback pula, iaitu bahagian left wingback dan juga right wingback. Untuk right wingback, Syahmi Safari boleh saya katakan beliau berjaya
menunjukkan walaupun beliau berpindah kepada JDT, tetapi aksi beliau masih lagi matang daripada segi pressing, daripada segi defense shape, daripada segi overlapping dan juga membantu bahagian serangan. Beliau masih lagi menunjukkan kecemerlangan. Beliau rajin pada peluang semalam. Boleh saya katakan Syahmi menunjukkan satu overall ataupun satu game performance yang sangat bagus juga. Dan untuk Ruben Tieren, beliau juga beraksi dengan sangat cemerlang. Saya tak dapat nafikan Ruben Tieren masih lagi muda, umur 20. Beliau adalah special player, seorang player yang sangat-sangat muda dan mampu untuk memberikan something kepada skuad kebangsaan. Cumanya pada masa kini tempat beliau perlu fight ataupun perlu lawan dengan Koh Beng Ong. Jadi benda tu mungkin sedikit sebanyak boleh dikatakan agak sukar untuk beliau lawan ataupun fight tempat dengan Koh Beng Ong kalau Koh Beng Ong punya performance seperti mana yang kita tahulah. Tetapi semalam daripada segi closing, Ruben Tieren mempunyai hantaran lintang yang sangat mantap. Memang tepat kepada target man. Hantaran dia pun memang on form. Cumanya daripada segi defending shape, beliau perlu lebih berani sebab beliau muda lagi. So bagi saya, Ruben Tieren ada masa depan yang sangat cerah. Sekiranya beliau dapat minit permainan yang banyak bersama dengan PJ City dan beliau boleh gilap dan dapat experience ataupun pengalaman untuk menjadikan beliau seorang pemain left back yang terbaik yang Malaysia pernah ada. So masa depan dia sangat panjang. So saya rasa dia boleh digilap lagi baru ataupun disediakan untuk skuad kebangsaan. So jangan risau, Ruben Tieren anda memang terbaik lah semalam. Itu untuk wingback pasukan Malaysia. Kita masuk kepada bahagian attacking. Bahagian attacking di bahagian winger, yang mana di bahagian kanan semalam Malaysia menggunakan pada first half adalah siapa dia lah first half. Kita boleh nampak lah bahagian first half di bahagian kiri Faisal Halim pada perlawanan ini menunjukkan satu performance yang bagi saya memang overall game memang sangat mantap. Beliau adalah player yang mempunyai kelebihan individu yang sangat bagus, dribbling yang sangat bagus, beliau boleh link up dengan sangat bagus. Cuma corak permainan beliau dengan Soumaré di bahagian kanan, kita boleh nampak perbezaan dia. Yang mana Faisal Halim adalah seorang player yang tak tamak dan dia tak suka untuk break through di kawasan wide area. Beliau adalah seorang player yang suka cut in masuk ke bahagian tengah dan link up ataupun buka game kepada bahagian tengah dan cuba masuk ke dalam D-box melalui bahagian middle area. So benda tu yang membezakan antara Faisal Halim dan juga Soumaré di first half. Kita boleh tengok Faisal Halim bertindak dengan cemerlang. Dia boleh link up dengan Safiq Rahim, boleh buka kepada Syafiq Ahmad, boleh buka kepada Guilherme Paula, boleh masuk ke dalam D-box dan sebagainya. Memang perform Faisal Halim. Jadi corak permainan Faisal Halim ni boleh dikatakan dia tidak tamak, tetapi dia boleh bermain dalam team play, boleh bekerjasama dengan rakan sepasukan dalam ruang yang kecil untuk menyerang pasukan Brunei. Jadi benda tu yang sangat-sangat saya suka sebab Malaysia boleh attack dalam ruang yang agak kecil untuk masuk dan ke dalam D-box pasukan Brunei dengan corak permainan Faisal Halim yang tidak tamak dan pandai untuk bergerak, iaitu off ball movement dia juga pandai bergerak lah. Itu yang saya suka untuk Faisal Halim. Manakala untuk Soumaré pula, bagi saya overall game memang Soumaré berada dalam tahap yang kritikal. Beliau perlu untuk dapatkan kembali match fitness. Beliau perlu dapatkan kembali minit permainan sebab semalam memang dia boleh gentel lah 2-3 player lawan dengan Brunei 2 tahun tak main bola. So dia boleh guna kelajuan, speed dan sebagainya untuk beat. Tetapi apa yang saya nampak, Soumaré cuba buktikan something, tetapi dalam masa yang sama dia struggle. Dia agak struggle dengan corak permainan dia sendiri dan dia kadang-kadang dia agak gopoh lah di hadapan dan banyak kehilangan bola. So saya rasa Soumaré boleh dikatakan mungkin pada kelayakan Piala Asia kali ini adalah player yang patut digugurkan lah ataupun boleh digugurkan untuk beliau kembali cari dia punya performance seperti dahulu balik. Sebab bagi saya overall game beliau tak ada memberi impak-impak yang agak positif kepada bahagian hadapan, tetapi beliau nampak yang beliau sedang mencuba untuk membuktikan something. Tetapi memang nampaklah ketara yang performance beliau agak drop. Itu untuk Soumaré. Kita pergi kepada Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad is the best target man untuk perebutan bola di udara and area duel untuk orang kata apa, di udara memang dia boleh dapat, dia boleh tanduk. So kalau dapat corner kick, dapat free kick, memang target man untuk heading adalah Syafiq Ahmad. Dia boleh goal, dia boleh score. Saya memang jamin benda tu. Tetapi Syafiq Ahmad dia boleh perbaiki sedikit, terutamanya di bahagian bola rendah lah, ketika pemain-pemain ataupun pasukan Malaysia melakukan breakthrough ataupun attack melalui through passing ataupun hantaran-hantaran rendah. Sebab apa? Sebab
Syafiq Ahmad semalam, Faisal Halim dah buka satu gerakan lawa kat dia. Tapi first touch dia ke laut, sepatutnya kalau dia first touch dia dah lawa, dia bawa bola pergi depan sikit, dia boleh score. Tapi first touch dia, tampan-tampan bola melantun pergi depan, dia terpaksa ligan balik. So, tak ada peluang yang agak solid untuk dia score. So, saya rasa dalam perebutan bola udara, dia bagus. Tetapi dalam bola rendah, dia agak sukar. Dan bagi saya, kemungkinan besar, kalau semalam dia relok ada dalam senarai, dengan hantaran-hantaran yang berkualiti daripada Dion Kos, Syami Safari, Rowan Tiran, kemungkinan Darren Lock boleh skor lebih pada 4 gol. Sebab Darren Lock adalah typical player yang lebih macam Di Paula, yang boleh berada dalam positioning yang perform dan memang tengah perform dalam saingan Liga Super. Kalau menunjuk corak permainan Malaysia macam semalam, saya rasa Darren Lock is the most suitable striker lah untuk Malaysia pada perlawanan semalam. Itu untuk Syafiq Ahmad dan juga Darren Lock. Kita masuk kepada pemain simpanan, iaitu Ahir Rashid dan juga Di Paula. Ahir Rashid tu, Ahir Rashid bagi saya memang tempat left winger tu tempat dia. Tak ada orang boleh beat tempat dia tu. Sebab dia walaupun tak ada minit permainan, dia ni exceptional. Dia tak macam Sumarez. Sumarez tak ada minit permainan, nampak yang dia struggle. Tapi Ahyar, dia tak ada minit permainan, dia tak struggle. Dia menunjukkan kualiti performance yang sangat bagus. Berjaya mendapatkan satu penalti. Berani untuk beat pemain lawan dalam situasi one-on-one, berani bawa bola pergi depan. Dia pandai untuk gelecek, gentel dan juga golek-golek. Dia apa? Bukan golek-golek, gelek-gelek dia tu memang super. Saya rasa left wing tu memang spot untuk Ahir Rashid lah. Selagi dia fit, selagi dia memang tak ada masalah kecederaan, Ahir Rashid akan jadi the best choice untuk Kipanggun. Manakala untuk Di Paula, lawan dengan Brunei, so kita tak boleh nak cakap banyak. Mungkin Di Paula semalam satu assist, satu gol, apa lagi kita nak kata. Cumanya Brunei bukanlah ujian sebenar untuk semua, the whole team pasukan Malaysia. Kita tengok lawan Hong Kong nanti macam mana. Jadi itu saja ulasan saya. Jadi overall game memang semalam lawan Brunei not bad lah. Walaupun menang 4-0, ada penyokong kata kena menang lebih 5-0 lawan Brunei semua barulah boleh perform. Tapi bagi saya 4-0 tu is not bad. It's a good thing. It's a good performance. It's a good start sebelum kita nak masuk kelayakan Piala Asia nanti bulan 8. So overall bagi saya good luck lah Malaysia untuk Hong Kong, Bangladesh, Turkmenistan dan juga Bahrain nanti. Okey, Assalamualaikum.